Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Hari ini pendidikan jasmani tingkatan 5 bola keranjang. Ya, kategorinya adalah kategori serangan. Okey, permainan bola keranjang ni adalah satu permainan berpasukan yang pantas yang memerlukan ketangkasan dan juga kepetasan dan masa reaksi yang tinggi untuk bermain bola keranjang. Sebenarnya Malaysia telah berjaya memenangi 14 kali pingat emas. 14 kali. Kalau ikutkan kat sini kita berjaya memenangi 14 kali pingat emas, iaitu bola keranjang wanita. Okey, ini antara pemain-pemain yang pernah memenangi bola keranjang pingat emas bola keranjang tersebut, iaitu Nurjati Yaakob, Pang Weng Pin, Arkalai Mati. Okay. Dalam konteks permainan, pemain-pemain bola keranjang perlu menguasai kemahiran strategi serangan dan juga pertahanan apabila diserang. Ini adalah kerana permainan bola keranjang adalah satu permainan yang memerlukan keupayaan fizikal yang sangat tinggi dan perlu melalui latihan yang sangat-sangat sistematik. Okey, untuk hari ini kita akan belajar kemahiran strategi menyerang, iaitu menggunakan kaedah pick and roll dan juga pass and go. Okay, so jadi kita tengok apakah kaedah-kaedah ini. Okay. Seterusnya, inilah adalah kemahiran yang perlu ada ataupun perlu dipelajari oleh pelajar untuk kemahiran bola keranjang. Jab step, crossover dan juga menjaring. Okey, kita tengok serangan. Apa yang penting dalam bola keranjang adalah gerak keliru. Bagaimana kita nak mengelirukan pihak lawan. Triple threat, crossover dan juga jab step. Perkara-perkara ini boleh dilakukan ketika menyerang menggunakan strategi-strategi seperti pick and roll dan juga pass and go. Okey, yang pertama sekali kita kena tengok bahawa sukan bola keranjang ni adalah sukan yang intermittent. Sukan intermittent. Sukan intermittent ni memerlukan kecergasan fizikal yang sangat tinggi dari segi kapasiti aerobik ataupun kapasiti anaerobik. Pemain-pemain bola keranjang bukan hanya perlu memiliki tahap kecergasan yang tinggi, malahan perlu berfikir dan bertindak dengan pantas. Pemain bola keranjang perlu bertindak dengan pantas. Kebiasaannya 5 orang yang berada di dalam gelanggang, 5 orang tu yang akan menyerang dan 5 orang tu juga yang akan bertahan. So kita tengok strategi kita yang pertama, iaitu pick and roll. Okey, pick and roll ni kita dianggap ataupun dikenali sebagai ambil dan pusing. Okey, kita akan tengok ada beberapa kaedah pick and roll melalui video ini sebentar nanti. Selepas ini saya akan tunjukkan videonya, iaitu melibatkan kemahiran-kemahiran jab step dan juga crossover. Okey, strategi serangan ni biasa melibatkan 2 pemain sepasukan dan boleh mematikan langkah pihak lawan semasa melakukan serangan. Ini serangan ini adalah serangan yang basic yang biasa digunakan di dalam permainan bola keranjang. Dia bertujuan untuk mengelirukan dan menewaskan pihak lawan. Okey, so dia ada 2 cara. 2 cara ni akan ditunjukkan di dalam video ini. In this video, you'll learn an exercise to help you practice pick and roll situation. To understand this exercise fully, you'll need to know what a screen is in basketball. To find out more, check out our video, Setting and Using a Screen. To master this exercise, work on these 2 points, offense and defense. Firstly, offense. 1 player stands with the ball in line with the 2 baskets behind the 3-point line, facing a defender. A second offense player stands at the low post with a defender next to them. The aim of the team on offense is to score, dribbling as little as possible. To start the exercise, the second player on offense comes to set a screen for the ball carrier.
At this point, the ball carrier can attack the basket using no more than 7 dribbles. The ball carrier should first try to prepare a shot. This can be from the 3-point line, after a dribble, or whilst moving. To make the best use of the screen, the offense player should be practically touching when the ball carrier starts dribbling. Depending on the defense, if the ball carrier hasn't managed to shoot, they should help their partner. After setting their screen, the partner can receive the ball by turning towards the basket. They can also turn outwards to receive the ball wide of the basket. If they receive the ball, they're only allowed 1 dribble before they try to score. Okey, itu tadi video berkaitan dengan pick and roll, yang mana kategori serangan, cara untuk mengelirukan dan juga menewaskan pihak lawan. Kita tengok dia punya kekuatan dan juga kelemahannya. Antara kekuatan dan juga kelemahannya adalah kalau kita gunakan kaedah pick and roll, dia sangat efektif. Okey, untuk menyerang dan juga mengelirukan lawan. Okey. Dan kita kerap memerangkap pertahanan lawan dengan kaedah ini. Lepas tu kita dapat memecahkan kupu pertahanan lawan dengan mudah. Okey, untuk kelemahan dia. Okey, kelemahan dia, kedua-dua pemain yang terlibat ini dia perlu bekerjasama dengan baik. Perlu mengetahui corak permainan kawan masing-masing. Kerana jika tersilap, berlaku saja kesilapan dalam kawalan bola, pemain pertahanan boleh melakukan serangan balas ataupun counter attack. Sebab itu pasukan yang penyerang ataupun pemain yang mempunyai bola, yang tengah pegang bola tu, dan pemain kawan dia yang screener ni, dia mesti boleh membaca pergerakan antara satu sama lain. Itu antara kelemahannya. Kalau kelemahannya dapat dipintas oleh pasukan lawan, pasukan lawan boleh melakukan gerak balas dengan begitu pantas. Okey, so dalam pick and roll ni dia ada seorang yang pemegang bola, seorang yang memegang bola dan seorang lagi screener. Screener ni dia akan menghalang atau melakukan strategi apa yang perlu dilakukan. Sama ada dia menghalang ataupun dia akan selepas itu menerima bola. Dua kaedah seperti mana yang telah ditunjukkan di dalam video tadi. Seterusnya adalah pass and go dalam formasi 2-2-1. Pass and go ni juga dikenali sebagai give and go. Juga dikenali sebagai give and go. Dia juga dikenali sebagai give and go lah. Okey. Strategi ini memerlukan serangan ataupun pemain melakukan hantaran, sama ada hantaran ke arah dada ataupun hantaran lantun, tepat ke sasaran. Pemain ataupun dalam formasi 2-2-1 bermaksud 4 pemain berada di luar garisan 3 mata dan seorang berada di dalam garisan dalam lah. Formasi serangan ini mempunyai kelebihan serangan melibatkan pass and go, pass and cut ke lower post. Pemain yang tidak mempunyai bola akan sentiasa bergerak dan mencipta ruang serangan dari luar. Pemain kelima perlu berada dalam kawasan menjaring bagi mencipta ruang untuk menerima bola dan melakukan jaringan. Ini bermaksud 4 pemain berada di luar kawasan, 1 pemain berada di dalam kawasan. Kesemua pemain perlu mencipta ruang, perlu bergerak supaya ruang tercipta dan rakan boleh menjaringkan gol. Ini adalah formasi pass and go dalam kaedah 2-2-1. Ini adalah formasi 2-2-1 ni formasi yang paling asas sekali di dalam permainan bola keranjang. Kita akan tengok. Yang pertama sekali, kekuatan dan juga kelemahannya. Kekuatannya, kita boleh memerangkap lawan dan mengelirukan lawan dengan mudah. Serangan tanpa perlu menggelecek untuk melepasi pihak lawan. Tapi seperti mana yang pick and roll tadi, apabila dipintas oleh pihak lawan, pasukan yang menyerang tadi akan terdedah kepada serangan dan juga serangan balas lah.
Itu kelemahan di dalam sistem bola keranjang ini. Kerana 5 pemain perlu menyerang, 5 pemain perlu bertahan. Okay, satu lagi formasi, iaitu formasi fast and go 1-2-2. Ini juga sama seperti tadi, cuma formasi ini 2 orang pemain berada di luar garisan 3 mata, 2 orang pemain pergi ke sayap, seorang lagi dalam kawasan gol. Dan kita boleh saksikan video ini. In this video, you will learn how to do the give and go. It's a two-person play, which is the equivalent of a 1-2 in soccer. To improve your give and go, follow these 2 steps: passing to your teammate and getting free to shoot. First, passing the ball to your teammate. Player with the ball starts behind the 3-point line, in line with the basket, or slightly off to one side. Their teammate stands out to the left or right of them, facing the basket. Throw a direct or bounce pass to your teammate when they are ready to receive the ball. Second, getting free from your mark. Run past the defender marking you, between them and your teammate, then sprint towards the basket. If you manage to get speed over your defender, your teammate will be able to pass the ball back to you. After your pass, if the defender prevents you from going towards the teammate you are passing to, sprint for the basket. But if the defender backs off to protect the basket, move away from them quickly in order to receive the ball in a wide position and try to shoot directly. The give and go can be performed at many situations and usually makes for an easy shooting opportunity. As soon as you pass the ball, cut and run toward the basket to try to get it back using the free space the defender isn't occupying. Over to you. Okey, antara kekuatan dan juga kelemahan sistem formasi 2-2-1 ini adalah pergerakan yang efektif untuk menewaskan satu atau dua lawan pasukan bertahan dalam satu pergerakan, pergerakan serangan yang pantas, mudah untuk menembusi pertahanan pihak lawan, pertahanan lawan mungkin akan hilang langkah dan sukar untuk bertindak balas, tapi kelemahannya pemain penyerang berkemungkinan gagal mengawal bola kerana gerak balas yang pantas, ataupun pemain penyerang kerap melakukan kesalahan apabila merempuh pemain pertahanan lawan. Okey, formasi 3 luar 2 di dalam. Dan juga formasi pass and move. Formasi ini memerlukan 3 pemain berada di dalam 3 pemain berada di luar bulatan 3 mata tu, 2 pemain berada di dalam, dan pemain-pemain ini akan mencari ataupun bergerak untuk mencipta ruang yang membolehkan pasukan penyerang menjaringkan gol. So kita saksikan video ni lah. Okey, antara kekuatan dan juga kelemahannya, kita boleh mencipta ruang serangan dengan lebih luas. Pergerakan pemain yang sentiasa memotong masuk akan menyukarkan pertahanan lawan. 2 pemain yang berada di low post, okey, meninggikan lagi peluang menjaring. Maksudnya dia berada berhampiran dengan tempat menjaringkan gol. So tinggi peluang untuk menjaringkan gol. Okey, kelemahannya kalau tak ada persefahaman, formasi akan gagal.
Tiga pemain berada di luar garisan tiga mata, mudah terkeliru, terugi kerana tiga pemain berada di luar. Kita memerlukan tahap penjelasan yang tinggi lah kalau nak menggunakan sistem formasi ini. Okey, untuk strategi bertahan pula. Jadi strategi bertahan ni sangat penting. Kita tak boleh nak menyerang terlalu kerap. So kita perlu pertahanan yang baik. Antara strategi ataupun sistem bertahan yang baik, biasanya kita akan gunakan dua kaedah, iaitu 1 lawan 1 dan juga zonal marking ataupun menjaga kawasan dibagikan kepada zon demi zon. 1 lawan 1 ni adalah satu asas pertahanan di mana setiap pemain mengawal pemain yang lain. Satu pemain mengawal satu pemain penyerang, satu pertahanan, satu penyerang. Dan mereka mengikuti rapat ke mana saja pemain-pemain ini pergi lah. So kita saksikan video ni bagaimana pertahanan dengan strategi 1 lawan 1 dimainkan. In this video, you will learn the basic principles of man-to-man defense, where each defender is responsible for marking one attacking player. To understand the principle of man-to-man defense, we'll learn how to distinguish between these three situations: marking the ball handler, marking a player without the ball on the weak side, and marking a player without the ball on the strong side. Firstly, marking the ball handler. When marking the ball handler, the defender should stand between the player and the basket. Be sure to apply the techniques shown in our video, How to Defend the Ball Handler. Secondly, marking a player without the ball on the weak side. When the ball is over to one side of the court, defenders marking players on the opposite side should move closer to the key. If a teammate is struggling, you will be free to come and help defend by stopping the attacking player from entering the key. To learn how to position yourself in this situation, check out our video, Defending a player without the ball. Thirdly, marking a player without the ball on the strong side. When the player on the attack is on the strong side, one defensive strategy is to place yourself in the closeout position with one arm and one foot extended into the line of the pass. Over to you. Okey, antara kekuatan dan juga kelemahannya untuk 1 lawan 1 ni, akan ada setiap pemain mengawal pemain yang lain. Setiap pertahanan akan mengawal setiap seorang pemain penyerang yang lain. Lepas tu kita dapat mudah untuk kita memintas serangan pihak lawan. Kelemahannya pula, apabila seorang penyerang tu dapat melepasi pertahanannya, ini akan memudahkannya melaku ataupun menjaringkan gol. Pertahanan dipenuhi apabila pihak lawan cut in dan menggunakan screener. Screener ni yang menghalang pemain pertahanan tadi untuk mengawal pemain yang menerima bola. Penyerang yang mempunyai bola akan mudah menembusi pertahanan. Kalau dia seorang pemain yang mempunyai gerak tubuh mengelurkan dengan baik, mempunyai kaedah menggelecik dengan baik, jadi dia senang untuk melepasi pihak lawan. Itu kelemahan untuk 1 lawan 1. Okey, kaedah yang kedua adalah kawalan zon. Okey, kawalan zon ini bermaksud kita menjaga zon ataupun posisi masing-masing. Kita tak pergi terlampau dekat dengan pemain tersebut, tetapi kita mengawal dalam keadaan zon kita lah. Untuk zon ni, kita memerlukan kecergasan yang tinggi lah. Kerana apabila pemain yang mendapat bola tu, kita perlu hampir dengan pemain yang ada bola. Tapi kalau pemain yang tak ada bola tu, kita kena pergi ke zon kita. Seperti mana dalam video ini. In this video, you'll learn about the zone defense, which can be used as an alternative to man-to-man defense. To understand how to use zone defense, we'll look at these 3 points.
the principle of zone defense, the advantages of zone defense, and its disadvantages. First, the principle of zone defense. In a zone defense, each player is responsible for defending a certain area of the court. The defenders move according to their position of the ball. As soon as a pass is made, a defender goes to mark the ball carrier and the others get back into position. Individually, each player applies the defensive principles explained in the videos defending against the ball handler, defending against a player without the ball, and defending the low post. There are several types of zone based on the original position of the players. For instance, in the 3-2 zone defense, you will find a line of 3 players along the 3-point line and a line of 2 players at the back of the key. Secondly, the advantages of zone defense. According to the defensive strategy, zone defense can be used to protect the key, with a high density of defenders along it. This type of defense makes it complicated to dribble towards the basket, and it can be useful among shorter players as well as making it easier to catch rebounds. Zone defense also enables your team to push forward quickly if you receive the ball, thanks to the players defending along the 3-point line. The weaker defense players are also less vulnerable than in man-to-man defense. Thirdly, the disadvantages of zone defense. There are still some disadvantages to zone defense, as it leaves open space for strikers. If you're up against a team of sharpshooters, you may well concede a lot of points from long shots. It is also very open to defensive rebounds and can be tested when faced with an opponent who is particularly strong at breaking through the defense. This defense can also reveal weaknesses when facing a patient team with a good passing game. Zone defense requires good communication and excellent synchronization between the players, but when used well, it can be a very solid defense. Over to you. Okey, antara kekuatan dan juga kelemahannya, kita menggunakan strategi kaedah kawalan zon ini, kekuatannya, ini adalah strategi kawalan secara berpasukan untuk menyukarkan pihak penyerang ataupun pihak lawan menembusi pertahanan. Kelemahannya, apabila kita menjaga sistem zon ni, percubaan 3 mata ataupun percubaan di luar daripada D boleh digunakan kaedah tu. Maksudnya banyak percubaan 3 mata. Okay? Ataupun serangan pantas menyukarkan kita untuk bertahan dengan kaedah zon. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.